Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk membincangkan beberapa perkataan bahasa Melayu yang ada dalam bahasa Arab. Okay, jika kita masih ingat, pada sesi yang lepas kita telah pun membincangkan 5 perkataan bahasa Melayu yang ada dalam bahasa Arab. Kita ada bincangkan perkataan tomma, perkataan zalim, perkataan dhaif, perkataan miskin, perkataan insan. Hari ini kita ingin menambah lagi koleksi-koleksi perkataan bahasa Arab yang wujud dalam bahasa Melayu. Perkataan pertama yang ingin kita bincangkan pada hari ini adalah perkataan hadir. Okay, apakah dia maksud perkataan hadir? Okay, perkataan hadir maksudnya hadir. Okay, perkataan hadir adalah juga daripada perkataan bahasa Arab sebenarnya. Kalau kita perasan, kita sebut hadir kan, hadir ke kelas. Okay, ataupun dalam ucapan-ucapan, kalau kita perasan orang sebut para hadirin dan hadirat sekalian. Okay, para hadirin dan hadirat sekalian. Okay, itu sebenarnya daripada bahasa Arab. Okay, yang menariknya adalah kita gunakan hadirin dan hadirat itu dalam bentuk plural. Okay, sebab apa dalam bahasa Arab ya nun kat ujung kan, hadir, pesan tak? Perkataan hadir kemudian kita tambah ya nun kat ujung. Okay, itu sebenarnya plural untuk lelaki. Kemudian hadirat, okay, ada alif ta, itu adalah plural untuk perempuan. Maknanya kita tanpa sedar telah pun menggunakan perkataan tersebut. Bukan saja perkataan singularnya, tapi kita telah menggunakan perkataan pluralnya. Okay? Dengan dua jantina. Perkataan kedua yang akan kita bincangkan adalah perkataan qissatun. Perkataan kisah. Ya, apakah maksud perkataan kisah? Okay, senang saja. Perkataan kisah ada dalam bahasa Melayu yang kita tahu sebagai kisah. Okay? Perkataan kisah kan, kisah. Okay, jadi sama bahasa Arab, okay, tapi cuma bunyinya qissatun, dia dengan qaf, sad, ta marbuthah. Okay, jadi kalau kita nak sebut dalam bahasa Arab cerita tu sedap ke sebagainya, kita boleh sebut qissatun jamilatun. Kisah jamilah. Okay, andai kata kita baca cerita sang kancil dengan buaya, lepas tu dah habis tu kita sebut, kita nak nilai cerita tu, kita sebut qissatun jamilatun. Okay. Okay, jadi begitulah kalau kita nak sebut kisah-kisah Nabi yang dalam Quran tu, kita sebutlah kisah tu Adam, kisah tu Musa, okay, kisah Adam, kisah Musa, kisah. Okay, jom kita tengok pula perkataan ketiga. Okay, perkataan ketiga adalah mausim. Perkataan mausim dalam bahasa Melayu ada perkataan musim kan. Jadi mausim tu sebenarnya sama maksud dengan musim. Okay, so bila kita sebut mausim apa, mausim durian, okay, mausim rambutan. Okay, kita juga boleh sebut mausimul Quran. Okay, sebab tu ada nasyid Arab yang dia sebut, okay, ya Ramadan, ya Ramadan, ya mausimal Quran. Okay, iaitu musim Quran. Jadi kita boleh sebut lah, kita boleh gunakan, boleh apply. Contohnya mungkin monolog lah diri sendiri kalau orang ajak kita main badminton kan, musim-musim Ramadan ni. Kita pun mungkin cakap kat diri sendiri, Ramadan mausimul Quran. Bulan Ramadan musim Quran. Jadi saya sacrifice lah tak nak main badminton. Okey, perkataan yang keempat pada hari ini adalah musibah. Okay, perkataan musibah kita biasa dengar juga dalam bahasa Melayu, perkataan musibah. Okey, musibah pun dalam bahasa Arab juga sama. Maksudnya pun sama. Okey, musibah ni benda-benda yang kita tak suka lah, something bad yang berlaku kat kita panggil musibah. Contoh musibah corona, boleh sebut musibah tu corona. Ataupun kita asyik buat hal je, contohnya okey, asyik kena belanja je setiap bulan, kena belanja repair, hasil sayyarah musibah kan. Okey, yang kelima, perkataan kelima, perkataan mustahil. Okay, dalam perkataan bahasa Arab kita ada mustahilun, bermaksud mustahil. Contohnya tiba-tiba dalam bilik, tak lagi kita tengok tiba-tiba ada harimau. Okey, lepas tu kita macam terkejut kan, cakap mustahil. Okay, macam mana boleh ada harimau kat sini? Mustahil, tak logik. Okey, ataupun kita telefon kawan kita kan, nak minta hutang ke contohnya. Okey, telefon dia tanya, kau kat mana ni? Lepas tu dia pun cakap, ana fi Makkah, dia kata, ana fi Baitillah al-Haram. Fi Baitillah al-Haram, saya dekat Makkah, dia kata. Kamu pun sebut mana ada PKP, orang boleh keluar, kita pun sebut mustahil. Ya, mustahil. Kita logik kan. Okey, itulah tadi ya perkataan-perkataan bahasa Arab yang telah masuk dalam bahasa Melayu ataupun kita panggil kata pinjaman. Okey, kata pinjaman Arab yang wujud dalam bahasa Melayu.
Okey, apa kata kita buat eksperimen sikit. Kita cuba tengok betul ke kalau gunakan perkataan-perkataan bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Melayu tu, kita memang clear apa maksud ayat-ayat tersebut. Okey, jadi kita cuba join eksperimen ni. Okey, ayat yang pertama. As-salatu asasu al-falahi fid dunya wal akhirah. As-salatu asasul falahi fid dunya wal akhirah. Okey, apa maksudnya? Cuba teka. Okey, boleh. Okay, jadi maksudnya as-salatu tu solatlah, sembahyang. Okey, asasu maknanya asas. Okey, al-falah, pernah dengar tak al-falah dalam azan? Okey, al-falah maksudnya kejayaan. Okey, maknanya apa? Solat ataupun sembahyang asas kejayaan. Fid dunya wal akhirah. Okey, dunia kita faham, dunia. Al-akhirah makna akhirat. Okey, fi, perkataan fi ni pun selalu juga kita jumpa dalam Quran, banyak perkataan fi ni. Okey, fi maknanya di. Okey, kalau kita sebut jadi maksudnya as-salatu asasu, sembahyang asas, al-falah kejayaan, fi di, ad-dunya dunia, wal akhirah. Wa tu maksudnya dan akhirat. So nampak kan banyak kan perkataan yang kita memang tahu dalam ayat tersebut. Okay, ayat tu boleh tahan bukan calang-calang ayat tu ya. Okay, ayat yang kedua, usalli fi saffil awal. Okay, cuba teka apa maksudnya usalli fi saffil awal. Okay, boleh? Okay, maksud usalli fi saffil awal. Okay, usalli masa kita kadang-kadang masa niat solat kan, orang biasa sebut usalli. Usalli maknanya saya sembahyang. Okay, fi tadi perasan kan perkataan fi di. Okay, saya sembahyang di. As-saf, bahasa Melayu kita ada saf. Al-awwal. Okay, awal apa dia? Awal. Pertama maknanya kalau sebut usalli fi saffil awal, saya sembahyang di saf pertama. Okay, ayat seterusnya, ayyuhal hadirun wal hadirat yajibu an na'mala amalan salihah fi syahri Ramadan. Apa maksudnya? Cuba teka. Panjangkan. Okey, ayyuhal hadirun wal hadirat. Okey, hadirun dan al hadirat. Hadirun wa al hadirat. Okey, maksudnya hadirun macam kita sebut tadi, orang-orang yang hadir, dan wa tu maksudnya dan. Okey, al hadirat orang-orang yang hadir juga. Okay, bezanya dia bezakan lelaki dan perempuan. Okay, dia ada ayyuha. Ayyuha tu macam kata seru lah kita panggil kan, kalau nak panggil wahai. Wahai hadirin dan hadirat, macam tu lebih kurang. Yajibu maksudnya boleh kita sebut mesti ataupun wajib. Daripada perkataan wajib tu lah. Okay, yajibu mesti. An-na'mala. Okay, na'mal apa dia? Na'mal. Okay, na'mal ni beramal. Okay, kita beramal. Amalan solihah. Amal yang soleh. Sama kan dengan amalan solihan fi syahri Ramadan. Okey, ada lagi sekali fi, dah banyak kali dah fi ni, patut boleh ingat lah ni. Fi syahri Ramadan maksudnya di bulan syahri Ramadan. Okey, bulan Ramadan itulah. Okey, manakala ayat yang keempat berbunyi okey, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Okey, ad-din tu saya bagi tahu lah, ad-din tu maksudnya agama. Ad-dinun nasihah. Apa sebenarnya yang nak dikatakan dalam ayat yang pendek itu? Ayat itu ad-dinun nasihah. Okey, ad-dinun nasihah. Nasihah tu tahulah sangat kan, kita tahu sangat lah maknanya. Maknanya agama itu adalah nasihat. Okey, seterusnya ayat lain, huliqal insanu dha'ifa. Huliqa al-insanu dha'ifa. Huliqal insanu dha'ifa. Okey, apakah maksud huliqal insanu dha'ifa? Okey, cuba teka. Boleh. Okey, huliqal insanu dha'ifa. Okey, itu ayat Quran sebenarnya. Jadi maksudnya adalah kalau huliqa maksudnya dicipta. Makhluk, daripada makhluk juga. Tapi dia huliqa ni dicipta. Al-insanu manusia, dha'ifa lemah. Cuma dari segi struktur Arabik ni kita boleh bermula dengan kata kerja tau. Macam tu.
Sebab kalau ikut kita bahasa Melayunya, kita sebut manusia dicipta lemah. Okay, kita akan kedepankan al-insanu khuliqa dha'ifa. Betul juga dalam bahasa Arab boleh sebut macam tu. Okay, tapi dalam Al-Quran ni dia sebut khuliqal insanu dha'ifa. Okay, kita panggil apa? Struktur ayat tu berbeza lah bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab ni dia boleh mula juga dengan kata kerja. Okay, daripada 5 ayat tadi, siapa yang betul? Kesemua perkataan tu dia boleh teka. Ada tak yang boleh teka semua? Cuba angkat tangan. Okay, ataupun boleh komen kat bawah cakap saya betul semua. Okay, ataupun bagi saya kalau 80% betul tu kira positif. Okay, saya rasa cukup setakat ini saja untuk perkongsian kita pada kali ini. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di sesi akan datang.